Kita sambung sedikit lagi ceramah kita berkenaan berkorban bukan kerana harta, tetapi kerana iman. Sebentar tadi kita telah bawakan secara umum bahawa korban yang terbaik adalah korban benda yang kita paling sayang sekali. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS sentiasa dijadikan satu contoh oleh Nabi SAW sebagai orang yang paling berani melakukan apa juga perintah Allah tanpa gagal. Nabi kita memang respect betul Nabi Ibrahim. Maka diminta untuk umat dia dalam semayang, selepas dalam tahiyat, selepas daripada selawat pada Nabi kita, selawatlah juga pada Nabi Ibrahim sebagai tanda penghargaan. Dia adalah ikon yang terbaik. Maka pengajaran untuk kita adalah sekiranya kita nak korban kita ini diterima oleh Allah atas dasar iman dan juga takwa. Nombor satu, tak boleh tidak, mesti ada takwa. Bagaimana, apa makna takwa dalam korban? Kata Imam Al-Qushairi dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah, basic untuk orang yang tak nak jadi, orang yang nak jadi orang takwa adalah mesti tawaduk. Jadi nombor satu, jangan sombong. Kita berapa banyak pun lembu yang kita korbankan, berapa ekor kambing pun yang kita buat, jangan sombong. Sebab sifat ahli neraka, kata Nabi, ada 3. Utul, jawaz, mustakbir. Ini hadis Bukhari Muslim. Sifat pertama, utul. Dia suka bertengkar. Favorite dia, bertengkar, berkelahi. Komen dia suka berkelahi, bercakap dia suka berkelahi. Yang kedua, jawaz. Jawaz ni berlagak. Dan yang ketiga, mustakbir. Sangat sombong. Dan Allah sangat benci kepada manusia-manusia yang sombong. Jangan kita sombong. Sebab itu, kalau kita lakukan korban nanti, buatlah korban itu dengan ikhlas. Datangkan rasa sayang kepada haiwan itu sehingga rasa sedih nak berpisah dengan haiwan. Itu korban yang bagus. Tak ada langsung rasa nak nyombong, nak cerita ke orang. Tengok lembu aku besar. Lembu kau, jangan mana-mana itu sombong namanya. Hatta kita ketika nak menyembelih korban itu sendiri pun, jangan kasar-kasar. Mesti ada tawaduk, lemah lembut. Bayangkanlah, Nabi pernah sebut, Inna Allaha kataba alaikumul ihsan ala kulli syait. Allah suruh kita ini jadi orang baik dalam semua perkara. Hatta fa'iza qataltum fahsinul qatlah. Hatta kalau engkau membunuh pun, bunuhlah dengan cara yang sopan. Wa idza zabahtum fahsinu zabhah. Kalau engkau sembelih pun, sembelihlah dengan cara yang baik. Maknanya tak boleh keras, kasar, sombong, tak boleh. Ini hadis riwayat Muslim. Maka kalau dengan lembu tu pun kita tak boleh kasar, apatah lagi sesama manusia. Jadi nombor satu, takwa. Nombor dua, kata ulama, korban yang diterima adalah daripada golongan al-mukhbit. Apa erti al-mukhbit? Walikulli ummatin ja'alna mansaka liyazkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa'ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Allah Ta'ala ada sebut di dalam surah Al-Hajj ayat 34. Bagi tiap-tiap umat, aku syariatkan mereka menyembelih korban dengan menyebut nama Allah dan bersyukur atas kurniaannya. Dan berikanlah berita gembira kepada mukhbitin. Surah Al-Hajj ayat 34. Apa makna al-mukhbit? Ibnu Ashur dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir, dia ada membahaskan panjang lebar al-mukhbitu ini. Kata dia sifat al-mukhbit ada 4. Ini kita kena ada sifat ini. Pertama, wajalul qulub inda zikrillah. Bergetar hatinya ketika mendengar nama Allah. Ini sifat orang mukhbit. Ada atau tidak pada kita? Tak ada, tak apa. Tengok yang kedua. Yang kedua kata dia as-sabru 'alal adza fi sabilih. Dia bersabar di atas ujian dan bersabar dengan kesakitan. Ada pada kita? Kalau ada, alhamdulillah. Maknanya orang mukhbit ni orang sabar. Senang cerita sabar. Dia sakit misalnya kanser, 3 serangkai, dia relax saja. Dia tak adalah nak ya Allah, why me, ya Allah, why me, saya muda lagi, why me, Allah. Tak ada why me. Sebab dia tahu kalau dia tanya kepada Allah, why me pun Allah akan jawab, why not. Why not.
Apa aku tak boleh uji kau pula, apa specialnya kau ni. Jadi dia melantaklah sakit-sakit lah, enjoy life, pergi masjid, buat happy sudahlah. Ini orang mukhbit. Yang ketiga, iqamatus salah, orang yang jaga semayang. Ada tak kita kriteria ketiga ni? Kalau ada, alhamdulillah. Dan yang keempat ni payah sikit. Al-infaq min rizki. Suka berinfak daripada rezeki yang dia miliki. Jadi kalau ada 4 sifat ini, kata Ibn Ashur, adalah orang yang mukhbit. Orang yang mukhbit ni, kriteria utama diterima korban mereka. Kriteria utama. Selain bertakwa, yang kedua mukhbit. Yang ketiga, kata ulama, korban ini sebenarnya, hakikatnya ritual korban, bukan kita sembelih binatang. Tetapi kita menyembelih sifat binatang yang ada pada kita. Jadi tuan-tuan nanti hari korban, masa tengok Tok Imam menyembelih tu, tuan-tuan jangan pandang lembu tu. Tuan-tuan pandang perangai kita buruk-buruk ni tengah disembelih. Atau kalau kita sendiri yang sembelih, kita niat, ya Allah, ni sembelih kerana Engkau, ya Allah. Tapi kau buanglah perangai-perangai binatang pada diri aku ni, ya Allah. Itu falsafah utama korban. Bukan menyembelih lembu. Tapi membuang sifat lembu yang ada dalam diri kita. Manusia ni, dia asalnya makhluk yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia ini, ciptaan aku yang terbaik. Desain terbaik, teknologi terbaik, masterpiece. Tapi manusia ni dia tak jaga diri dia. Lama-lama dia terjerumus dalam sifat kebinatangan. Sama ada tuan-tuan suka ataupun tidak, dalam Quran Allah Ta'ala sebut ada 7 jenis binatang yang sifatnya dimiliki oleh manusia. Dan 7 binatang inilah kita nak sembelih ketika hari korban nanti. Apakah sifat binatang pertama yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran yang merupakan sifat manusia? Pertama Allah Ta'ala sebut ada manusia perangainya umpama anjing. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Dan kalau kami kendaki, kami tinggikan darjatnya dengan ayat itu. Tapi mereka cenderung kepada dunia dan suka mengikut hawa nafsu. Famazaluhu kamasalil kalbi. Dan mereka itu seperti anjing. Allah Ta'ala ada sebut yang pertama, manusia perangai seperti anjing. Surah Al-A'raf ayat 176. Apa makna manusia seperti anjing? Apa sifat utama seekor anjing? Setia. Setia, taat, patuh, tunduk. Tapi anjing, dia tunduk, patuh dan setia kepada sesiapa sahaja yang boleh beri dia makan dan minum. Walaupun orang tu jahat. Ini perangai anjing. Kan ramai orang pesen begini. Dia panggil abon. Asal bayar on. Asal bayar on. Ini anjing namanya. Tak ada prinsip. Orang tak ada prinsip ni anjing je. Dia jaga rumah tokek dia. Datang perampok, dia marah. Dia setia dengan buah dia. Tiba perampok tu beri makan. Tak pula dengan perampok. Ini anjing. Saya ingat dalam dunia kita ni ramai je perangai anjing gini. Jenis sana makan, sini makan. Orang macam ni, hari korban esok dia kena tengok lembu tu dia kena niat. Ya Allah, buanglah perangai anjing aku selama ni. Aku makan semua, pukul keliling makan. Tak boleh begitu, kena ada prinsip lah. Biar lapar tak apa, prinsip jangan jual. Dia jenis anjing tu lah. Ni bukan cerita orang, cerita kita. Kita pasal begitu juga. Jangan. Ini sifat pertama manusia. Kata Allah dalam Quran, perangai serupa anjing. Sifat kedua Allah Ta'ala sebut dalam Quran, manusia ni binatang yang ada dalam diri dia, binatang ternak. Dia beza ya, binatang ternak dengan binatang peliharaan. Lembu dengan kucing siam, beza. Walaupun dua-dua tu binatang. Apa sebab? Kerana haiwan peliharaan, nilainya pada keistimewaan dia. Ada kelebihan. Kucing siam harga mahal sebab dia istimewa. Ikan arowana mahal sebab dia ada istimewa dia, nilai, value dia. Tapi haiwan ternakan ini, harganya terletak pada berat dia je. Pada berapa kilo dia saja. Dia lembu ni kita nak buat korban ni, ramai orang study lah. Lembu ni ada
Lembu ni tuan-tuan, dia ada grade juga. Macam penyawak awam jugalah. Ada grade 41, 44, 48, 54. Lembu dia ada grade. Dia ada triple A, dia ada double A. Dia ada grade-grade dia juga. Macam mana kita nak grading kepada lembu? Grade lembu ni ikut berapa berat karkas dan berapa berat hidup. Kalau lembu yang grade triple A, ini biasanya 270 kilo ke atas. Berat karkas dia antara 141 sampai 161 kilogram. Kemudian bawah sikit grade double A, bawah sikit grade A, bawah sikit grade B, bawah sikit grade C. Grade C ni 180-200 kilo berat hidup. Kalau berat karkas 70 hingga 80 kilo. Jadi nilai haiwan ternakan terletak pada beratnya saja. Beza dengan kucing. Kucing siam tak berat tapi harga mahal. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut ada manusia perangai serupa binatang ternak. Tapi bukan bagai binatang ternak. Lebih teruk dari binatang ternak. Oh itu kasar ayat tu. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah Ta'ala sebut, aku jadikan neraka jahanam ni penghuninya ramai manusia dan juga jin. Yang mana mereka ini lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati tapi tidak mahu mengerti. Ada hati, tak ada hati perut. Kemudian, dia ada mata. A'yunun la yubsiruna biha. Ada mata tapi tak nak melihat. Beza ya, ada mata tak sudi melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ada telinga tapi buat-buat pekak. Ni orang jenis kedalui tuan-tuan. Dia macam tak ada otak. Nak masuk simpang tak bagi signal. Orang tunggu berjujuk kereta nunggu. Ingat dia nak straight. La ilaha illallah. Tengok menona sengih. Kona. Orang sumpah 5 kereta sumpah ke dia. Dia macam tak ada akal. Macam tak ada akal. Sebab itu Tuhan sebut orang macam ni ulaika kal an'am, mereka ni lah perangai seperti binatang ternak, balhum adal, bahkan lebih sesat lagi daripada binatang ternak. Ini Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf ayat 179. Maka di saat kita menyembelih haiwan korban, lembu nanti, ingatlah juga, ya Allah, sembelihlah juga perangai-perangai lembu yang ada pada aku. Lembak, terhegeh-hegeh, ngunyah siang malam, pagi petang. Buanglah sifat lembu. Jalan pun Allah. Tengok lembu jalan. Tak cergah langsung. Jalan. Pandang kiri kanan. Dia melentah, dia main bodoh je lalu. Langgar dia lori, mati langgar dia lori. Sian. Dia tak tahu apa. Jangan kita perangai itu. Sembelih sifat lembu. Dia ada banyak lagi perangai binatang dalam Quran. Tapi takut tuan-tuan kan tak tidur malam. Pulak mikir banyak. Betul perangai binatang pada aku ni. Saya bagi homework sajalah. Perangai ketiga, perangai beruk. Ada surah Al-Baqarah ayat 65. Manusia perangai beruk. Ini tuan-tuan ulas sendiri je lah nanti. Yang keempat, ni kasar sikit ayat yang kena sebut. Perangai babi. Ada surah Al-Ma'idah ayat 60. Memang kalau kita nyumpah orang, dia ni perangai macam tu, memang betul. Dalam Quran pun sebut. Ada manusia perangai macam babi. Yang kelima, perangai macam labah-labah. Surah Al-Ankabut ayat 41. Al-Ankabut kan buat sarang. Dan disangka sarang dia tu best sangat. Kita buka pintu hancur sarang dia. Mana ada orang dia confident dengan perniagaan dia, kekayaan dia, harta dia. Dia rasa dia best. Dia rasa dia segala-galanya. Dia dah jadi Insta famous. Dia dah jadi follower ramai. Tunggulah esok aku buka pintu. Habis kau punya empire, labah-labah kata akan hilang. Tapi labah-labah dia confident. Labah-labah, tuan-tuan baca sendirilah dalam surah Al-Ankabut ayat 41 tu. Labah-labah sangat confident bahawa dia punya sarang dia tu terbaik sekali. Sebab dia buat dengan teliti. Dia pergi kursus jugalah. Dia pergi kursus macam mana nak develop dia punya web dia tu. Tapi Allah lagi kuasa lah. Ini perangai labah-labah. Overconfident. Ada Allah Ta'ala sebut manusia perangai macam nyamuk. Surah Al-Baqarah ayat 26. Apa sebab manusia macam nyamuk? Bacalah sendiri malam kan. Balik masjid baca. Al-Baqarah ayat 26. Dan ada manusia perangai Allah Ta'ala sebut perangai keldai. Donkey, keldai. Surah Al-Jumu'ah ayat yang kelima.
Jadi semua binatang-binatang yang Allah Ta'ala sebut kita dalam Quran ini yang nak kita sembelih satu-satu ketika raya korban. Dan ini adalah ketakwaan. Apa yang mustahak hadirin hadirat sekalian? Yang Allah mahu kita lakukan ataupun Allah hendak daripada kita ketika korban itu, saya ringkaskan 3 perkara saja. Pertama, keikhlasan. Yang kedua, niat yang baik. Yang ketiga, ihtisab. Ikhlas dalam arti kata tidak nak menunjuk-nunjuk. Upload Instagram apa, TikTok silakan. Tak ada masalah nak menunjukkan bahawa saya boleh, kenapa anda tak boleh. Begitu je lah. Nak ajak orang yang kedekut supaya buat korban. Tapi jangan action sangat. Itu saja nak jagalah. Keikhlasan tu kena betul. Niat yang saleh. Mana niat kita nak memberi makan kepada orang yang memang susah. Ramai sekarang ni kita gelandangan ada, golongan rentan ada, golongan macam-macam. Nak bagi dia, bagi makan daging. Macam Masjid Puncak Alam ni tak ada masalah sebab dia keliling dia qaryah, mana orang kita duduk. Macam kami Masjid Negeri Pahang, kami tak ada qaryah. Kami duduk tengah bandar. Keliling kami tu padang MPK dan kedai-kedai. Jadi bila time korban, yang ramai datang memang warga asing lah. Bangladesh, Nepal, semua tunjuk kad UNHCR. Bukan nak ambil daging, tunjuk kad juga. Ambil je lah. Tunjuk kad, bukan nak daftar. Dia ramai orang susah. Ketika itu kita rasakan bahawa ini orang memang tak pernah makan. Itulah. Dia kesian. Macam kita susah-susah pun, ada NGO yang santuni. Macam geng-geng kalau banjir, Pahang kan selalu banjir. Datang NGO, apa dia punya bawa makanan, bawa apa. Luar biasa sekali. Jadi ramai yang santuni. Majlis agama pun ada menyantuni asnaf. Tapi kadang warga asing, pekerja-pekerja asing, ya, kontrak yang duduk di rumah-rumah kontrak tu, memang jarang merasa daging-daging ni. Jadi bila kita beri tu, kita tengok cara dia terima tu, dia punya appreciate tu lain. Macam orang kita, bukan dia tak nak. Dia kata, daging lagi ke? Dia macam ke kita tu yang jadi malas nak menghantar tu. Sebab tadi grup lain dah hantar. Bila kita hantar, daging lagi ke? Ya, daging. Ni mana pula ni? Kami dari NGO ni. Tadi dah dapat dah. Tak apalah, tak apa. Yang ni part mana ya? Dia tanya part mana. Kalau ada rimau menangis, sedap. Dia order pula rimau menangis. La ilaha illallah. Dia tak tahu kita dah sapu dah. Rimau menangis apa-apa. AJK sapu dulu. Dia rimau menangis ni, tuan-tuan kena cari esok. Pergi datanglah buat kerja di masjid. Tunggu di rumah tak dapat. AJK sapunya. Dia rimau menangis tu memang part yang mana rimau menangis nak dapat. Sebab dia part yang susah nak dicapai oleh rimau. Itu dia panggil rimau menangis. Rimau paling geram nak dapat part tu. Dia belakang-belakang sikit tak lembu tu. Memang payah. Tuan-tuan kat kedai payah nak cari rimau menangis. Susah. Dia ada orang kita siap tanya, ada rimau menangis. La ilaha illallah. Hantar ke Bangladesh nak tahu. Dia punya syukur. Jadi niat kita nak menolong. Dan yang ketiga, ihtisab. Ihtisab ni kata ulama', kita membilang-bilang fadilat pahala ganjaran. Boleh dibenarkan. Jadi kita buat korban, aku dah buat Masjid Puncak Alam sekian. Mudah-mudahan dapat pahala. Aku buat masjid Kota Kemuning ke mana. Kita ngira pahala, tak ada masalah. Moga-moga apa yang kita bahaskan dan ceritakan pada malam ni memberi manfaat kepada kita bersama. Kita berdoa kepada Allah, korban kita pada tahun ni, walau tidak sesempurna adanya, dapatlah diterima oleh Allah, walaupun satu bahagian. Tapi kalau tuan-tuan ada rezeki lebih, janganlah satu bahagian, buat seekor. Seekor lembu mahal sangat, seekor kambing. Seekor kambing lebih afdal daripada satu bahagian lembu. Harga tak jauh lari sangat, tapi fadilat lebih. Kerana seekor kambing, itu ittiba' sunnah Nabi SAW. Nabi dia tiap-tiap kali korban, dia sembelih kambing. Seekor. Jangan pula satu bahagian kambing. Dhaif sangat, kambing pun nak pecah 7. Itu asnaf namanya. Tak payah je buat korban ke duduk dalam rumah tunggu daging. Kambing kena seekor lah. Tak boleh satu bahagian pula. Jadi kalau ada yang mampu, buat seekor kambing. Adalah kriteria-kriteria kambing yang pahala berganda-ganda, bertanduk, ada kulit putih. Itu boleh belajar dengan ustaz-ustaz kita. Saya kira sekadar itu. Moga ada manfaat sembang-sembang pada malam ini. Sebelum kita berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita sama-sama diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi
Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa ani syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkanlah perangai kami dan amalan kami. Luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, mohon tuan-tuan mendoakan perjalanan saya balik ke Kuantan selamat sampai pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.